Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Disambung balik kitab tafsir kita, Tafsir Azhar jilid kelima, karangan Dr. Hamka. Yang masih bincang surah Hud dah. Sekarang kita nak bincang ayat 9 hingga ke 70 Bismillah hingga 70 lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi'ijlin haniz. Dan sungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim dengan berita gembira, bil bushra dah. Mereka berkata salam. Dia pun menjawab salam. Maka tidak berapa lama kemudian datanglah dia membawa anak sapi, anak lembu lah, dipanggang. Fama labisa, tidak nama, anja abi ajlin hanis. Ajlin tu anak lembu dah. Anak lembu dah, ajlin hanis, dipanggang lah. Ayat ke-70. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Maka tak kala dilihatnya tangan mereka sampai kepadanya, dia pun tercengang terhadap mereka. La tasli ilaihi, tak sampai dah, tak sampai, tak sentuh lah. Nakirahum dah, tercengang terhadap mereka dan terasa takut dari mereka. Wa aujasa minhum khifah. Lalu mereka berkata, janganlah takut, sungguhnya kami ini diutus kepada kaum Lut. Laqad la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Ayat 71. Wa imra'atuhu qa'imatan fadhahikat fabasharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Isteri Nabi Ibrahim sedang berdiri, maka tertawalah dia, fadhahikat. Lalu kami gembirakan dia dengan Ishak, beri berita gembiralah, fabasharnaha bi Ishaq, dan di belakang Ishak nanti ialah Ya'qub. Min wara'i Ishaq Ya'qub. Dia berkata, ayat ke 71 dah. Ayat ke-72. Qalat ya walita alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ni syaikha inna hadha la syai'un ajib. Dia berkata, wahai ganjilnya, apakah aku akan beranak padahal aku sudah tua? Ya walita alidu wa ana ajuz tua dah. Dan ini suamiku pun sudah tua pula. Wa hadha ba'ni syaikha. Sungguhnya ini adalah sesuatu yang ajaib. Inna hadha la syai'un ajib. Ayat ke-73. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Mereka berkata, apakah engkau merasa ajaib, ata'jabin min amrillah, dari ketentuan Allah, semoga rahmat Allah dan berkatnya atas kamu. Wahai ahli rumah ini, ahlal bait, termasuk Nabi, isteri lah, dari ahli bait nombor 1 isteri dah. Macam keluarga Nabi ni ahli bait, anak cucu, bukan bini, tak kena tu dah. Orang rumah kita, orang Melayu, rumah ni isteri kita dulu dah. Dan dia adalah maha terpuji lagi maha kurniawan. Innahu hamidum majid. Ayat 74. Falamma zahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka tak kala telah hilang dari Ibrahim rasa takut. Falamma zahaba an Ibrahim ar-ra'u, rasa takut ar-ra'u. Telah sampai kepadanya berita gembira itu, wa ja'atuhu al-bushra, dia pun membantah kami tentang kaum Lut dah. Yujadiluna fi qaumi Lut. Ayat ke-75. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang amat penyabar, penghibur, suka kembali. Halim, penyabar, awah, penghibur, munib, suka kembali. Ayat ke-76. Ya Ibrahim wa'rid an hadha innahu qad ja'a rabbik wa innahu atihi azab ghayr mardud. Wahai Ibrahim, berpalinglah dari ini, a'rid an hadha,
Kerana sungguhnya telah datang ke Tuhan-Tuhanmu. Innahu qad ja'a amru rabbik. Dan sungguhnya Allah akan mengenai kepada mereka suatu azab yang tidak dapat tolak. Wa innahum atihim azamun ghairu mardud. Ghairu mardud, tidak dapat tolak. Nabi Ibrahim dengan utusan-utusan Tuhan. Dan sungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan berita gembira. Pangkal ayat 69. Jadi dimaksudkan dengan utusan-utusan di sini ialah beberapa orang malaikat Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim buat menyampaikan sebuah berita yang amat menggembirakan. Iaitu bahawasanya isterinya yang mandul tersebut dan telah tua pula yang selama ini belum beroleh putera anak lagi, sekarang akan diberikan oleh Allah seorang putera laki-laki. Ibrahim sampai kahwin lagi dengan Hajar, seorang dayang lah, hamba dah yang dianugerahkan oleh Sarah kepadanya, supaya dia beroleh putera, kerana dengan Sarah sendiri sudah berpuluh tahun bersuami isteri, tidak juga beroleh anak. Maka dengan Hajar lah, hamba tu dah boleh dia beroleh putera laki-laki, iaitu Ismail, Nabi Ismail, Nabi ketuk nenek Nabi Muhammad SAW lah. Tu. Namun Sarah masih ingin diberi Tuhan putera juga dah. Doa lagi dah. Maka diutus Tuhanlah malaikat-malaikat lebih rupanya dari dua, sebab yang untuk dipakai lafaz jamak iaitu ruhul. Lebih daripada dua lah dah. Mereka berkata salam, artinya sebaik mereka datang dan berhadapan dengan Nabi Ibrahim, dan setelah mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka dia pun menjawab salam. Artinya ucapan salam dari para utusan itu beliau sambut pula dengan salam juga. Dan dengan ini terbuktilah bahawasanya sejak zaman dahulu kala pun, zaman Nabi dan Rasulullah, ucapan salam, selamat sejahtera, damai dan selamat dan bahagia ini telah terpakai juga. Bukan zaman kita Nabi Muhammad sajalah. Maka tidak berapa lama kemudian datanglah dia membawa anak sapi, anak lembu, dia panggang, ujung ayat 69. Artinya tidak berapa lama kemudian, setelah tetamu-tamu itu duduk tenteram di dalam rumah, Ibrahim membawakan makanan, iaitu anak lembu panggang atau singgang anak lembu lah. Panggang lah dah. Memang sampai ke zaman kita sekarang ini pun, anak lembu yang masih kecil di bawah usia setahun sangat enak jika dipanggang dah. Itulah hidangan yang dihadangkan oleh Nabi Ibrahim kepada tetamu itu. Dan tersebut dalam kitab-kitab tafsir bahawa Nabi Ibrahim itu setelah menetap di Jerusalem, di Israel ni lah, di Palestin ke mana, sangatlah kayanya dengan binatang ternak. Dan beliau senang sekali kalau ada tetamu yang akan bersama menghadapi hidangan beliau, dan akan muram durja hatinya kalau hidangannya tidak diserati, tidak dimakai oleh tetamunya. Tapi ada satu hal yang ganjil pada tetamu-tetamu istimewa itu, iaitu hidangan yang begitu empuk dan enak, tidak sampai mereka makan, tak makan sikit abuk pula mereka dah. Maka tak kala dilihatnya tangan mereka tidak sampai kepadanya dah, la tasli ilaihim dah. Pangkal 70. Iaitu setelah Nabi Ibrahim menghidangkan anak sapi dipanggang itu terhadap tetamu-tetamu tersebut, beliau lihat tangan mereka tidak sampai kepada hidangan itu. Mungkin setelah beliau perhatikan dengan seksama, tangan tetamu-tetamu lain bentuknya, tangan tetamu-tetamu tu lain bentuknya dari tangan-tangan biasa lah. Barangkali hanya semata-mata kelihatan tubuh pada zahirnya. Tapi setelah diperhatikan dengan seksama, tangan itu tidaklah menyentuh makanan yang dihidangkan. Riwayat dia. Menurut riwayat dia Qatadah, menurut adat istiadat orang Arab sejak zaman purbakala, bila tetamu datang dihidangi makanan, maka dipermakan. Itu adalah alamat yang baik. Itu adalah petanda bahawa tamu datang dengan baik dan maksud yang baik. Tapi jika mereka tidak mahu makan, itu adalah alamat yang sangat tidak baik dah. Mungkin tamu itu musuh atau orang yang akan membahayakan. Keadaan tamu tidak menyentuh tangan kepada hidangan itu sangat menjadi perhatian Ibrahim ni. Ada apa ni tak makan ni? Dia pun tercengang terhadap mereka dan terasa takut dari mereka. Tercengang sebab mereka masuk ke rumah dengan mengucapkan salam, dan dia pun telah menyambut salam itu dengan baik, sama-sama baik. Tandanya mereka bukanlah musuh. Kalau bisa ada jawab salah, tentulah timbul curiga dan timbul ketakutan berita apakah yang dibawa oleh tamu-tamu itu, sehingga sikap apakah yang mereka lakukan tersebutlah. Kekhawatiran itu jelas terbayang pada wajah Nabi Ibrahim. Lalu mereka berkata, janganlah takut, sungguhnya kami ini diutuskan kepada kaum Nabi Lut. Kaum Lut lah. Kaum Nabi Lut, ujung ayat 70. Dalam rangka ayat ini kita menemui makna-makna yang mendalam. Utusan-utusan itu dari mulai datangnya telah mengucapkan salam dan telah dibalas oleh Nabi Ibrahim sebagai tuan rumah dengan ucapan salam juga, dah jawab salam dah. Dengan sikap begini sudah teranglah bahawa datangnya utusan itu bukanlah sebagai musuh Nabi Ibrahim. Tapi mengapa maka hidangan tidak mereka makan juga, atau tangan mereka tidak menyentuh makanan? Ada apa ni nak? Pertanyaan itu terbayang di wajah Nabi Ibrahim meskipun tidak dikatakannya lagi dah. Sebab itu utusan-utusan Tuhan tak disegeralah menjawab untuk menghilangkan kekhawatiran Nabi Ibrahim bahawa mereka mempunyai satu tugas lain yang amat penting, iaitu menyelesaikan urusan kaum Nabi Lut.
penduduk dari dua buah kampung yang jadi terkenal dengan iaitu kaum Sodom dan Gomorrah. Dengan jawapan demikian bertambah mengertilah Nabi Ibrahim bahawa tetamu yang mengakui dirinya utusan ini bukanlah bangsa insan manusia biasa melainkan malaikat. Mereka hanya singgah sementara sahaja kepada Ibrahim akan menyampaikan khabar berita gembira dahulu sebelum pergi biazak ke Nabi ke kaum Nabi Lut lah. Dan isterinya sedang berdiri, pangkal ayat 71, isteri itu ialah Sarah yang telah tua. Dia sedang berdiri di ruang tengah, turut menghormati tetamu-tetamu itu. Maka tertawalah dia. Kurang pantas seorang perempuan tua tertawa demikian saja, padahal tetamu sedang bertegur sapa dengan suaminya, tidak dengan diri sendiri. Ada apa pula dia dengar kat belakang pintu. Jauh-jauh bukan, duduk dekat tetamu dah. Tafsir dari Ibn Abbas dan Mujahid dan Ikrimah. Sarah tertawa bukan kerana mentertawakan tetamunya atau suaminya, tetapi mentertawakan dirinya sendiri, sebab di saat itu dia merasai hangatnya dari haidnya keluar setelah berpuluh tahun berhenti dah. Itu tu haid dah padahal Sarah. Tiba haid pula tua dah. Artinya menurut tafsir Ibn Abbas itu dapat diambil kesimpulan kalau orang tua itu telah berhaid kembali, satu hal yang ganjil akan terjadilah. Lalu kami gembirakan dia dengan Ishak. Di saat itulah Tuhan memerintah kepada malaikat-malaikat utusan itu supaya disampaikan pada kedua suami isteri itu bahawa mereka akan diberi putera laki-laki. Sarah yang berpuluh-puluh tahun menjadi isteri Ibrahim pula dalam keadaan mandul akan segera mengandung walaupun tua dah disampaikan pula. Dan di belakang Ishak itu ialah Yaqub. Ujian satu artinya bahawa Ishak yang akan dikandung itu kelak kemudian hari akan menurunkan keturunan yang besar lah, iaitu Nabi Yaqub pula dah. Berita yang disampaikan utusan itu meskipun menggembirakan, namun dia mencengangkanlah, terutama bagi Sarah. Dia berkata, wahai ganjinya, apakah aku akan beranak padahal aku sudahlah sangat tua dan ini suamiku pun sudahlah tua pula dah. Pangkal ayat 72. Sarah sebagai isteri dari Ibrahim bukanlah tidak percaya bahawa Allah berbuat sekehendaknya, tapi orang beriman yang bagaimana jua pun akan tetap memandang bahawa ini adalah suatu hal yang ajaib yang mencengangkan. Sebab itu dia berkata sungguhnya ini adalah suatu hal yang ajaib. Ujung ayat 72. Dia tertawa dengan tiba-tiba tadi kerana dengan tiba-tiba merasa bahawa darah haidnya keluar. Itu pun kerana perasaan keajaiban juga. Lalu mereka berkata, apakah engkau merasa ajaib dari ketentuan Allah? Pangkal ayat 73. Artinya bahawa malaikat-malaikat utusan itu menyatakan kepada Sarah bahawa tidaklah layak memandang ajaib apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab kalau kita suka merenungkan dengan penuh iman, semua perbuatan Allah itu adalah ajaib belaka, penuh pelik belaka. Dan kita sendiri pun penuh pelik dah. Sistem sel kita, kehidupan oksigen gapo, nak nafas tubik gapo ni sebenarnya sangat canggih lah. Sebab itu terimalah ketentuan Allah itu dengan rasa syukur dan terima kasih saja, tidak usah merasa ajaib. Moga rahmat Allah dan berkat daripada Allah atas kamu wahai ahli rumah ini, ahli baik dah, ahli rumah ini. Artinya bahawa ucapan salam. Bahawa ucapan salam seketika mereka mulai masuk ke rumah itu hendaklah membawa berita gembira. Sekarang setelah mereka terangkan isi dari berita gembira itu, salam yang tadi mereka sempurnakan lagi dengan iring-iringan harapan kepada Tuhan. Moga-moga seisi rumah Ibrahim dilimpahi dengan rahmat, kasih sayang dan keberkatan. Artinya membawa ketenteraman dan bahagia. Sesungguhnya dia adalah maha terpuji lagi maha kurniawan. Ujung ayat ke 73. Terpujilah dia kerana Ibrahim sebagai seorang pemimpin dan pendiri rumah tangga sejak dari masa kecil telah selalu menyatakan taat setia kepada Tuhannya dan tahan serta tabah walaupun betapa banyaknya ujian yang dia tempuhi. Kerana dia dapati kerana Tuhan dapati Ibrahim menghadapi segala ujian itu, dia pun lulus dengan selamat. Yang terpuji bukanlah Ibrahim kerana kelulusannya ini, yang terpuji adalah Tuhan. Kurniawan yang maha memberi pun adalah Tuhan. Kurniaan daripada Allah itu tidak ada batasnya. Orang tua usia 85 tahun berbini muda diberinya putera pertama Ismail. Kemudian setelah usianya 100 tahun diberi kurnia yang lebih dahsyat lagi, iaitu isteri tua usia 80 tahun diberi pula dengan anak laki-laki. Sarah ni. Maka dari rumah tangga Ibrahim yang berbahagia mendapat rahmat dan berkat itulah turun dua suku bangsa yang besar, iaitu Bani Ismail terkenal dengan sebutan Arab dan Bani Israel daripada keturunan Ishak itu. Rahmat dan berkat ini berkembang terus. Kerana dari dua keturunan inilah datang berpuluh-puluh Nabi dan Rasul. Dan Rasul menutup Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail. Kita kaum muslimin disuruh terus-menerus memperingati rahmat dan berkat yang dianugerahkan oleh Allah kepada ahli bait keluarga Nabi Ibrahim.
Yang bahagia ini pada tiap-tiap penutup sembahyang kita dengan mengucapkan selawat dan berkat kepada Muhammad dan kaum keluarganya sebagaimana dikurniakan kepada Ibrahim dan kaum keluarganya. Bantahan Ibrahim tentang Lut. Maka tak kala telah hilang dari Ibrahim rasa takut dan telah sampai kepadanya berita gembira itu. Pakai ayat 74 lah. Kelahiran Ishak tu dah. Mulanya Ibrahim belum merasa apa-apa datang tetamu dihormati. Tetapi setelah tetamu tidak mahu menyentuh bayi hidangannya, timbullah tercengang dan timbulnya rasa takut. Dan malaikat menjawab, mulanya bahawa kedatangan mereka bukanlah ke negeri Ibrahim, melainkan akan menjatuhkan hukuman kepada kaum Lut. Adapun urusan mereka dengan Ibrahim bukanlah hendak membawa ancaman apa-apa, melainkan membawa berita gembira sahaja. Setelah disampaikan kepadanya bahawa dia akan dianugerahi putera dari Sarah. Bini tua atau hak tua lah, takut pun hinalah daripada Nabi Ibrahim. Tetapi urusan kaum Lut itu masih menjadi perhatian Nabi Ibrahim lah. Sebab itu datanglah lanjutan ayat itu, dia pun membantah kami lah. Malaikat apa tentang kaum Lut. Hujah ayat 74. Hujah dulu kita ertikan membantah. Kita insaf bahawa erti ini kurang tepat lah. Sebab kalimah jadalah, hujah dulu, mujadalatan. Boleh juga ertikan mengumumkan fikiran dan bandingan lah. Munaqasyah gapalah, sedang membantah bisa juga diartikan tidak sesuai, tidak setuju sama sekali, tak biasa gitu lah membantah dah. Padahal Ibrahim bukanlah tidak menyetujui kehendak Tuhan, dia cuma ingin bertanya untuk menghilangkan suatu kemuskilan dalam hatinya sendiri. Kemuskilan itu dapat kita lihat dalam surah ke-29, surah Al-Ankabut ayat 22. Ketika malaikat utusan itu menyatakan bahawa mereka hendak membinasakan negeri Sodom dan Gomorrah itu, Ibrahim menyatakan rasa hatinya. Di negeri itu ada Lut, katanya. Utusan itu menjawab, kami lebih tahu siapa yang ada dalamnya. Kami akan menyelamatkannya serta keluarganya kecuali isterinya sahajalah. Dalam surah ke-1, surah Az-Zariyat ayat 35 hingga 36. Sudah dinyatakan penyelesaiannya, iaitu orang beriman dikeluarkan dari negeri itu dengan selamat. Sedangkan rumah tangga yang beriman itu, atau tegasnya yang benar-benar Islam, terdapat hanya satu sahaja, iaitu rumah tangga Lut sahaja. Dengan jalan mentafsirkan Al-Quran dan Al-Quran pula atau pencari rahsia suatu ayat dengan menilik hubungannya dengan ayat-ayat lain, terlepaslah kita daripada mengagak-agak atau tafsiran Israeliyat. Kalau kita perhati ayat Quran lain, tafsir Quran dengan Quran, lebih selamat daripada kita nak main buah Israeliyat banyak lah dah. Satu tafsiran dari Qatadah tentang bantahan Nabi Ibrahim itu ialah, jika di negeri itu ada 50 orang beriman, apakah akan dibinasakan juga? Utusan itu menjawab, kalau ada 50 mukmin, negeri itu tidak dirosakkan. Bagaimana kalau 40? Tanya Ibrahim pula, mereka menjawab, kalau ada 40 tidak akan dirosakkan. Bagaimana pula kalau 30? Mereka menjawab, ada 30 pun tidak akan dihancurkan. Bagaimana kalau ada 20 orang? Mereka jawab, ada 20 pun tidak akan dihancurkan negeri itu. Ibrahim bertanya lagi, bagaimana kalau ada 10 mukmin? Mereka menjawab, ada 10 pun tidak akan dirosakkan juga. Ternyata bahawa yang beriman itu masih kurang dari 10 orang. Semua yang beriman yang kurang dari 10 orang itu, iaitu anak-anak Lut, belaka dan isterinya sendiri tidaklah termasuk. Semuanya diselamatkan bersama Nabi Lut lah. Untuk menambah pengetahuan, maka penafsiran Qatadah dan Sa'id bin Jubair ini boleh juga kita bincang, kita bandingkan dengan perjanjian lama, kitab ulangan 18, 23 sampai 33. Kemudian disebutkan sifat-sifat Nabi Ibrahim. Mengapa dia menyatakan bantahan atau bandingan atas maksud utusan Allah itu, malaikat-malaikat itu. Tuhan bersabda dengan diri Ibrahim, sungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang penyabar, pangkat ayat 75. Kita ambil erti dari sifat halim, iaitu orang yang tidak lekas marah dan dapat menahan kemarahannya itu dan tenang sikapnya. Penghibar dah, hibar kasihan melihat orang yang sengsara, kita ambil sebagai erti daripada kalimah awahud, yang berasal dari ungkapan apabila orang mengeluh tidak sampai hati melihat orang dapat susah. Suka kembali, kita ambil erti dari kalimah munib, iaitu orang yang di dalam sikap hidupnya selalu mengembalikan urusannya kepada Tuhan. Dia sedar bahawa sejauh-jauhnya perjalanan dalam kehidupan dunia ini, namun semua langkah itu akan kembali kepada Tuhan juga. Itulah erti dari ayat ke-75. Digambarkanlah dalam ketiga kalimah itu sifat-sifat sejati dari Nabi Ibrahim, yang menyebabkan memang patutlah dia diangkat oleh Allah menjadi rasulnya. Dia adalah seorang yang halim, sangat penyabar, tidak lekas marah. Sifat ini adalah menunjukkan ketetapan hatinya. Dia adalah seorang yang awah, penghibur kasihan melihat orang yang susah, tak usah tengok orang yang susah. Kalau dapat, janganlah ada orang yang timpa bahaya. Maka ketika utusan itu menyatakan maksud kedatangan mereka hendak membinasakan kaum Lut di negeri Sodom itu. Negeri Sodom itu yang teringat
lebih dahulu oleh Nabi Ibrahim ialah anak saudaranya atau anak saudara Nabi kemenakannya dah. Lut lah, Nabi Lut lah. Bila kasihan kalau turut tertimpa bahaya atau dia meminta kepada malaikat kalau orang kafir itu tidak banyak. Janganlah negeri itu dihukum lagi kalau tak amal kafir dah. Dan kalau ada orang beriman walaupun hanya 10 orang, janganlah negeri itu dihancurkan kerana belas kasihannya kalau malapetaka menimpa mereka. Tetapi sayang sekali 10 orang pun tidak cukup yang beriman itu, atau hanya satu rumah tangga sahaja yang beriman, iaitu rumah tangganya Nabi Lut itu sendiri. Kemudian tersebutlah sifatnya yang ketiga, iaitu bahawa dia adalah munib, iaitu bagaimana sabar beliau dan bagaimana belas kasihannya kepada orang yang akan dihukum. Namun semua urusannya dikembalikannya kepada Allah jua. Sebab itu maka lanjutan ayat ini ialah jawapan terakhir daripada utusan tersebut. Wahai Ibrahim, berpalinglah dari ini. Pangkal ayat 76. Artinya tidak usahlah kita membicarakan soal itu lagi. Yang engkau persoalkan kerana engkau sangat penyabar dan sangat berbelas kasih belah lah dah kepada orang lain. Kerana sungguhnya telah datang ketentuan Tuhanmu. Telah tetaplah dah. Maka jika ketentuan Tuhan itu telah datang, tidak ada jalan lain lagi, engkau niscaya akan kembali munib atau tunduk kepada keputusan itu, keputusan Tuhan. Keputusan yang tegas itu jelaskan dan sungguhnya akan mengenai kepada mereka satu azab yang tidak dapat ditolak lagi. Ujung ayat 76. Maka sebagai seorang rasul yang menjadi kunci sifat penyabar dan penyedih, penghibur, kasihan itu, dia adalah orang yang selalu mengembalikan urusannya kepada Tuhan juga. Hendaklah dia menerima keputusan itu, tidak usah dibantah lagi. Mendengar keterangan yang jelas itu, Ibrahim pun tunduklah dan kembalilah kepada hukum telah diputuskan oleh Tuhan. Dan utusan-utusan itu pun berangkatlah pergi melanjutkan tugasnya. Kita gali rahsia-rahsia tiap-tiap ayat menurut kadar pengetahuan dan pengalaman yang ada pada kita. Maka seakan-akan nampaklah dia di mata kita pribadi dia, atau nenek Nabi-Nabi, tok dedek. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah yang besar itu Ibrahim lah. Dia seorang yang sangat lemah lembut tapi sangat keras pada pendiriannya. Dalam sifat yang lemah lembut itu, di waktu kecilnya dia berani menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang kapur dia, orang beramal dah, rakyat lah. Kaumnya. Dan di waktu disuruh melompat masuk dalam unggun api, dengan tenang dia melangkah menuju api unggun yang besar itu. Ada kata nepeko dah. Allah Allah. Masuklah api dah. Dan seketika malaikat Jibril datang di saatnya sangat gawat itu, menanyakan apakah dia memerlukan satu pertolongan. Dia jawab pula dengan tenang, kalau kepada engkau tidak, perintah Allah memberi gelar kehormatan tertinggi Khalilullah kepada Nabi Ibrahim lah. Artinya orang yang sudah dekat hubungan dengan Allah, kasih Allah lah, sehingga Tuhan Allah membahasakannya sahabatnya dia, sahabat Allah. Wallahu alam. Khalil ni sahabat lah, nama kasih Khalil ni lebih pada sahabat. Wallahu alam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.